Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, jadi untuk kelas matematik tingkatan 5 minggu ni, cikgu gabungkan kelas 5 PPW sekali dengan kelas 5 Awesome. Okey, jadi untuk minggu ni kita akan tengok topik statistik, standard kandungan 3.2 perwakilan data, dan standard pembelajaran menyatakan perwakilan data yang sesuai berdasarkan suatu set data. Okey, dekat sini cikgu ada sediakan satu quiz untuk kamu. Cikgu akan buka pautan daripada aplikasi Wordforce. Nanti cikgu akan tayangkan teka-teki perkataan tersebut dan kamu perlu meneka perkataan yang cikgu berikan. Siapa yang betul, cikgu akan bagi hadiah, okey? Okey, jadi kita dah tahu apa yang kita akan belajar hari ini ialah tentang perwakilan data. Okey, jadi sekarang kita nak tahu apa tu perwakilan data. Okey, menyatakan perwakilan data yang sesuai. Suatu set data dapat dipaparkan dalam pelbagai bentuk grafik supaya lebih mudah dibaca ataupun lebih mudah untuk kita fahami. Kemudian kesesuaian sesuatu perwakilan data bergantung kepada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan yang diperlukan. Okey, jadi kat sini cikgu dah senaraikan data boleh diwakili dengan 4. Jadi perwakilan data terbahagi kepada 4. Yang pertama, piktograf. Yang kedua, carta palang. Yang ketiga, carta pie. Dan yang keempat, graf garis. Jadi kita ada 4 perwakilan data, iaitu yang pertama piktograf, carta palang, graf garis dan carta pie. Okey, jadi sekarang kita akan tengok satu persatu perwakilan data, iaitu yang pertama kita akan tengok piktograf. Okey, cikgu dekat sini cikgu dah senaraikan ada 2 piktograf. Okey, piktograf yang pertama piktograf mengufuk dan yang kedua piktograf mencancang. Okey, piktograf mengufuk. Macam mana kamu nak kenal beza piktograf mengufuk dengan piktograf mencancang? Okey, cikgu nak bagi kamu senang ingat. Kalau piktograf mengufuk ni dia tidur. Kalau piktograf mencancang dia berdiri. Okey, sekarang kita tengok pula ciri-ciri piktograf. Okey, ciri-ciri piktograf dekat sini cikgu letakkan gambar contoh graf piktograf ni, piktograf. Okey, dekat sini cikgu dah letak gambar. Okey, apa yang ciri-ciri yang perlu ada? Tajuk. Okey, tajuk kamu nampak tak dalam gambar tu? Bilangan buku yang dibaca oleh Aina dalam 4 minggu. Jadi itu adalah tajuk untuk piktograf tersebut. Kemudian simbol atau gambar yang mempunyai saiz, bentuk dan warna yang sama, mudah dilukis dan berjarak sama antara satu sama lain. Maksud dia apa? Maksud dia dekat situ yang ada gambar yang contoh cikgu bagi tu, ada petunjuk yang dia bagi tu adalah gambar buku, betul tak? Okey, gambar buku tu setiap petunjuk tu adalah sama. Jadi tak boleh kita letak gambar buku warna merah. Kemudian yang kedua tu kita letak gambar buku warna biru. Tak boleh. Kita perlu letakkan simbol yang mempunyai saiz, warna, bentuk yang sama. Kemudian petunjuk yang menunjukkan bilangan data yang diwakili oleh setiap simbol atau gambar. Jadi macam cikgu cakap tadi, kita perlu ada petunjuk. Jadi dalam contoh yang cikgu bagi ni, petunjuk dia adalah simbol buku tu, sebuah buku tu mewakili 2 buah buku. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada carta palang. Carta palang pun sama, kita terbahagi kepada 2, iaitu carta palang mengufuk dan carta palang mencancang.
cancang. Sama juga, kalau carta palang mengufuk, kita ingat dia tidur. Kalau carta palang mencancang, dia berdiri. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri carta palang. Okey, cikgu bagi contoh dekat sini, gambar carta palang. Okey. Ciri-ciri yang perlu ada untuk carta palang ialah tajuk, paksi-paksi yang berlabel dan berskala sesuai. Sorry, bising. Palang yang sama lebar. Jarak di antara palang adalah sama antara satu sama lain. Okey, dekat sini cikgu bagi contoh dah. Cikgu bagi contoh gambar carta palang. Jadi kat situ tajuk dia adalah menu buka puasa yang digemari murid tahun 3 tekun. Kemudian paksi-paksi yang berlabel dan berskala sesuai. Kita dah letak dah label. Macam bubur ayam, roti canai, laksa, nasi goreng, mi goreng. Okey, kita dah ada paksi-paksi yang telah dilabelkan. Okey, seterusnya kita tengok carta pai. Okey, carta pai bentuk bulat. Okey, carta pai berbentuk bulat. Kemudian kita tengok ciri-ciri carta pai. Okey, data diwakili oleh sektor bulatan. Tadi cikgu cakap bulat kan? Okey, dia bentuk bulatan. Okey, luas setiap sektor adalah sepadan dengan saiz data yang berkenaan. Okey, berkadar dengan sudut yang tercangkum pada pusat bulatan iaitu sudut sektor. Okey, sudut sektor ni macam mana kita nak dapat dia? Okey, sudut sektor boleh dikira dengan dua cara. Okey, yang pertama, kuantiti setiap data bahagi dengan jumlah kuantiti data, kemudian didarab pula dengan 360 darjah. Sebab apa kita darab dengan 360 darjah? Okey, sebab 360 darjah tu adalah jumlah keseluruhan kepada saiz bulatan. Okey, kemudian cara yang kedua ialah peratusan setiap kategori data, kemudian darab dengan 360 darjah juga. Okey, kita tengok perwakilan data yang terakhir iaitu graf garis. Okey, dekat sini cikgu tunjuk contoh gambar graf garis. Okey, macam biasa juga ada tajuk, ada label, ada paksi. Dan graf ni berbentuk garis. Beza graf garis dengan carta palang tadi. Carta palang ni dia macam palang. Dia berbentuk palang. Kalau graf garis dia memang kita nampak dalam graf tu dia bentuk garis saja. Okey, kat sini tulis graf terhasil daripada garis dengan menyambungkan titik-titik yang mewakili sebuah data. Okey, jadi itu sahaja yang kita akan tengok hari ini, iaitu 4 jenis perwakilan data. Iaitu kita ada graf, kita ada piktograf, kita ada carta palang, kita ada carta pai dan kita ada graf garis. Jadi kamu kena ingat, kalau cikgu tanya kamu perwakilan data terbahagi kepada berapa, kamu perlu jawab perwakilan data terbahagi kepada 4, iaitu piktograf, carta palang, graf garis dengan carta pai. Cuma piktograf dengan carta palang yang terbahagi kepada 2, iaitu mengufuk dengan mencancang. Kalau mengufuk kena ingat tidur, kalau mencancang kena ingat berdiri. Okey. Okey, jadi cikgu yakin sangat yang kamu dah faham tentang perwakilan data yang kita dah belajar hari ini. Jadi sekarang cikgu dah sediakan satu kuis untuk kita jawab sama-sama, iaitu kita akan jawab di aplikasi Kahoot. Jadi kamu tengok dekat grup WhatsApp kita, cikgu dah hantar link untuk kamu masuk ke aplikasi tersebut. Nanti dah masuk, kamu boleh enter PIN. Nanti cikgu akan bacakan nombor PIN untuk kamu masukkan dekat aplikasi tersebut. Kemudian kita akan mulakan permainan.
Okey, Alhamdulillah kita dah selesai dengan kuis melalui aplikasi Kahoot tadi. Tahniah kepada pemenang. Cikgu dah pilih tadi 3 pemenang, betul tak? Yang pertama Aimar Rahim, yang kedua kita ada Atirah dan yang ketiga kita ada Syafiqah. Okey, nanti ketiga-tiga pelajar tu boleh hubungi cikgu untuk tuntut hadiah, okey? Okey, jadi sekarang okey, nanti lepas kelas ni cikgu akan bagi dekat kamu lembaran kerja dekat grup WhatsApp. Jadi lepas tu kamu boleh siapkan tugasan, kemudian hantar kepada saya sebelum pukul 5 petang hari ni, okey? Okey, jadi itu sahaja yang kita belajar hari ni. Cikgu harap sangat yang kamu dapat juga input untuk hari ni. Sekurang-kurangnya kamu boleh ingat 2 perwakilan data, tapi lagi bagus kalau kamu ingat 4. Okey, cikgu ulang balik. Hari ni kita dah belajar mengenai perwakilan data. Okey, perwakilan data terbahagi kepada 4, iaitu piktograf, kemudian carta palang, kemudian carta pai dan yang akhir sekali garis. Okey, kalau cikgu cakap carta palang mengumpuk, kamu kena ingat carta palang tu dia berbentuk melintang, tidur. Kalau carta palang mencancang, dia berdiri. Okey, itu sahaja yang kamu perlu tahu untuk hari ni. Jadi untuk minggu depan kita akan sambung topik ni juga. Jadi jumpa untuk minggu depan. Bye. Stay safe semua. Jaga diri.